Boleh. Okey, so kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, minggu lepas saya dah ajar yang saya bagi video tu tentang faktor, kalau kamu masih ingat faktor perdana, faktor sepunya. Dan saya ada sebut ujung sekali faktor sepunya terbesar yang FSTB tu. Okey, jadi hari ni saya nak ulang balik faktor sepunya terbesar, tetapi saya nak ajar cara macam mana nak dapatkan ataupun macam mana kita nak kira supaya kita dapat faktor sepunya terbesar selain daripada kita senaraikan. Okey, so kita tengok balik. Okay, faktor sepunya terbesar ni tajuk dia ataupun FSTB. Okey. Yang ini ringkasnya FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey, untuk dapatkan faktor sepunya terbesar ni sebenarnya ada 3 cara nak dapatkan. Yang pertama, kaedah menyenarai faktor sepunya. Yang ini yang saya dah tunjuk minggu lepas. Okey, yang kedua, kaedah pembahagian berulang. Yang ini yang saya nak tekankan hari ini. Yang ketiga, kaedah pemfaktoran perdana. Yang ini saya akan tunjuk contoh satu sahaja. Okey, yang saya nak tekankan ialah pembahagian berulang. Yang ini penting. Okey ya. Okey, next. Okey, kaedah menyenarai faktor sepunya. Yang ini saya nak ulang lebih kepada ulang kaji balik. Okey. Contoh, tentukan faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. Dia kata faktor sepunya terbesar. Bila disebut faktor sepunya ada perkataan terbesar ni kamu ingat mesti FSTB. Okey. Bagi 18 dan 24. Okey, penyelesaian. Okey, macam mana kita nak kira dengan kaedah penyenaraian ni. Okey, jadi bila dikata senaraikan ataupun kaedah penyenaraian ni, okey, mula-mula kamu kena senaraikan. Okey, kita senaraikan dulu faktor bagi 18. Okey, macam mana nak senaraikan faktor bagi 18? Ini minggu lepas saya dah ajar. Okey, jadi faktor bagi 18, kalau kamu tengok, jawapan dia ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Ingat lagi tak macam mana nak cari faktor bagi 18 ni? Ingat. Ingat, okey, yang kita darab tu kan? 1 darab berapa, 2 darab berapa, lepas tu kita buat yang bentuk U tu. Itu cara nak dapatkan faktor. Okey, kita tengok pula faktor bagi 24. Okey, faktor bagi 24, kita ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Yang ini macam mana saya dapat ni kita dah cari awal-awal lagi sebab kaedah tu kalau saya nak terangkan kat sini panjang. Okey, maka faktor sepunya bagi 18 dan 24 ialah sekarang kita cari apa dia faktor sepunya. So faktor sepunya ni ialah yang sama antara 18 dan 24. So yang sama dekat sini ialah 1. Okay, saya bulatkan yang sama. 2. Okey, 3. 6. Kita ada 6. Dan kita ada 18. Okey. So faktor sepunya kita tulis 1, 2, 3, 6 dan 18. Okey, maka FSTB. FSTB ni yang terbesar. Faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. Kita tengok yang sepunya. Okey, ni yang sepunya. Cari nombor yang paling besar. Yang paling besar ialah
18. Jadi faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24 ialah 18. Okey, ini kita gunakan kaedah menyenarai faktor. Okay, next kita tengok. Okay, kaedah pembahagian berulang. Ini yang kedua tu, kaedah pembahagian berulang. Ni yang penting ni. Okey, untuk kaedah pembahagian berulang, soalan dia kata tentukan faktor sepunya terbesar. Masih faktor sepunya terbesar. FSTB. Bagi 36, 60 dan 72. Kaedah pembahagian berulang. Jadi macam mana kita nak buat? Kaedah pembahagian berulang ni kita guna bahagi ya. So macam saya tunjukkan. Mula-mula kita buat garis ni. Garis lurus. Kita tulis apa yang kita nak bahagi ni. 36, 60, 72. 36, 60, 72. Kita tengok 36, 60, 72. Kita cari nombor perdana. Apa yang kita boleh bahagikan dengan ketiga-tiga nombor ni? Tanpa ada baki ya, baki dia kosong. Jadi kalau nak senang kita ambil 2. Nombor perdana yang paling kecil 2 lah. Jadi 36 kita bahagi dengan 2. 36 bahagi 2 kita dapat 18. Tulis bawah ni. Kemudian 60 bahagi dengan 2 kita dapat 30. Tulis bawah. 72 bahagi dengan 2 kita dapat 36. Tuliskan 36. Kita tengok 18, 30, 36. Masih boleh dibahagikan lagi. So kita bahagi lagi. Garis. Bahagi lagi. Kita boleh bahagi dengan nombor perdana 2. So kita bahagi dengan 2. 18 bahagi 2. Kita dapat 9. Tulis. 30 bahagi 2. Kita dapat 15. 36 bahagi 2. Dapat berapa? 18. Pandai. 18. 9, 15, 18. Ada lagi tak sifir yang kita boleh bahagi? Nak bahagi 2 boleh tak? Tak. Kalau 9 bahagi 2 ada baki kan? Betul? Betul. Jadi kita tak boleh guna 2. So kita pergi kepada nombor perdana yang selepas 2. Apa dia? 3. Kita bagi dengan 3. 9 bahagi 3. 3. 15 bahagi 3. Kita dapat 5. Tulis bawah. 18 bahagi 3. Kita akan dapat 6. Jadi kita tengok. 3, 5, 6. Boleh tak bahagi lagi dengan nombor perdana 2? Tak boleh. Sebab ada 3, ada 5, ada baki. Kalau bahagi dengan 3, tak boleh juga. Sebab ada 5. Nanti ada baki. Jadi bila dah tak boleh bahagi dengan ketiga-tiga nombor ni, kita berhenti. Stop sampai situ. So apa yang kita perlu buat untuk dapatkan FSTB? Maka FSTB, kita ambil nombor ni. Ni yang kat sini. Sebelah kiri ni. Dari atas sampai ke bawah ni kita ambil, kita darabkan. 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2 darab 3. Jadi kita dapat 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. Jadi FSTB bagi 36, 60 dan 72 ialah 12. Jelas yang ni? Kelas, kamu salin kah? Hello? Boleh dengar tak ni? Boleh. Jelas tak? Faham tak?
Faham. Okey. Next kita pergi contoh lain. Okey. Kaedah pemfaktoran perdana. Ni saya tunjukkan satu saja lagi kaedah. Lepas tu kita buat contoh yang pembahagian berulang. Ini kaedah yang ketiga. Kalau kamu ingat yang saya tulis tadi ya, kaedah yang ketiga. Kaedah pemfaktoran perdana. Okey, jadi macam mana nak buat kaedah pemfaktoran perdana ni? Okey, masih nak cari FSTB. Okey. Kita tengok kita buat macam mana. Okey, 48. Okey. Kalau kamu ingat nak cari faktor faktor perdana yang ada saya tunjukkan kelas yang sebelum ni yang kita buat gambar rajah pokok tu kalau kamu masih ingat. Okey. Okey, 48 kita ulang balik 48 kita dapat 2 darab 24. Okey, 2 darab 24 dapat 48. Ingat lagi yang tu? Yang gambar rajah faktor pokok ni. Okey, Ingat. lepas tu 24. Apa darab? Berapa dapat 24? 2 darab 12. 12. Okey, 12. 2 darab 6, betul? Ha. 6. 2 darab 3. 3. Okey, jadi untuk 48 ni faktor perdana dia ialah 2 darab 2 darab 2 berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil yang hujung. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, darab 3. Darab 5 pula. Darab 3. Okey. Ini untuk 48. Okey, dah siap. Okey, sekarang kita cari untuk 64 pula. Okey, 64. Mana saya nak tulis ni? Okey. So 64. Okey, ini 64. Kita cari 64. Okey, untuk 64 ni lagi banyak ni. 2 darab 32, lepas tu 2 darab 32. Darab berapa ni? 2 darab berapa dapat 32? 18. Okey, dapat 16. 16. Okey. Kemudian 16. 2 darab berapa 16? Cepat, saya tunggu. 2 darab? 8. 8, 2 darab 4. 4, 2 darab 2. Jadi kita ambil yang hujung sekali ni. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi faktor perdana untuk 64 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ini untuk 64. Cari pula untuk 60, untuk 80. Okey, ini untuk 80 pula. So nak cari untuk 80. 2 darab 40. Okey, 40. 2 darab 20. 20. 2 darab 10. 10. 2 darab 5. Okey. 5 tak payah dah sebab 1 darab 5. Boleh ada 1 je tak payah buat lah. Okey, jadi yang ini kita dapat 2 darab 2, 1, 2, 3, 4. Okey, 2 darab 2 darab 2 darab 5. 2, 4. Okey, kemudian kita cari. Okey, FSTB kita cari, kita darabkan yang sama ni. Cuba tengok dia ada 1, 2. Saya bulatkan supaya nampak. 1, 2, 3, 4. Yang ini pun sama. 1, 2, 3, 4. Yang ini pun kita ambil 4 juga. 1, 2, 3, 4. Kita ambil semua yang sama.
Kalau kita ambil 3, dekat sini tak ada 3. Kalau kita ambil 5, sini tak ada 5. Sini pun tak ada 5. Jadi kita ambil yang semua yang ada. Okey. Jadi FSTB sama dengan kita ambil ni semua, kita darab. Yang saya bulatkan tu 2 darab 2 darab 2 darab 2. Jadi darabkan semua, kita akan dapat 16. Okey. Ini kaedah pemfaktoran perdana. Okey, spelling salah ni. Pemfaktoran pula lah. Okey. Yang ni faham Cara Faham. ni selalu kita jarang guna. Yang kita selalu guna kaedah pembahagian berulang. Yang nombor 2 tadi. Okey. Next kita pergi. Okay, kita buat contoh sikit. Okay, tengok. Dengan menggunakan kaedah yang sesuai, cari FSTB bagi senarai, apa pula senari pula ni. Bagi senarai nombor berikut. Okay, kita ada 24, 48. Okay, yang ini saya akan tunjukkan kamu dengan kaedah pembahagian berulang. Okay, saya guna kaedah pembahagian berulang. Yang ini yang selalu kita akan guna. Okey, tengok betul-betul Okey, 24, 48. Kalau pembahagian berulang kita buat macam ni. Jangan lupa. Buat rumah dia dulu. Okey, jadi tulis 24, 48. Okey, lepas tu kita bagi. Kita kena bahagi dengan nombor perdana yang paling kecil lah. Kita mulakan dengan yang paling kecil, lebih senang. Jadi kita bahagi dengan 2. Okey, 24 bagi 2. Dapat 12. Tulis bawah. 48 bahagi 2. Dapat 24. Okey. 12, 24. Boleh bagi lagi kan? Okey, so kita bahagi lagi dengan 2. Okey. 12 bahagi 2. Kita dapat 6. Tulis kat bawah. 24 bahagi 2. Okay, kita dapat 12. Okay, tulis lagi. Okay, tengok. 6 dengan 12. Nak bahagi berapa lagi? Okay, kita tulis lagi. Bahagi dengan 2. Okay, 6 bahagi 2 dapat 3. Okay, 12 bahagi 2 dapat 6. Okay, boleh bagi lagi tak ni? Boleh. Boleh. Dengan berapa? 3. 3. Okey. Kalau nak bagi 2 boleh tak? Tak boleh. Sebab? Sebab nanti bahagi dengan 3 ada baki. Ya, betul. 3 ni bila bahagi 2 ada baki. So tak boleh bahagi dengan 2. Jadi kita bahagi dengan 3. Kita cari lagi apa nombor faktor perdana yang lebih besar daripada 2. So kita dapat 3. Jadi bagi dengan 3. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. Okey. Nak bagi lagi tak? Dah tak ada kan? Okay, so bila tak ada, kita boleh kira. Ni, darabkan dari atas ke bawah. Darabkan. Okey, jadi FSTB FSTB sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey, 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey, 2, 2, 4. 2, 3, 6. 4, 6, 24. Jadi jawapan dia FSTB, mana nak tulis ni? Maka FSTB bagi 24 dan 48 sama dengan 24. Ini kesimpulan dia. Okey, jelas Boleh faham? Boleh. Okey. Faham. Kita pergi tengok soalan B. Okey, 1854. Sama juga kita guna kaedah pembahagian berulang. Okey.
So kita buat rumah dia. Apalah saya ingat ni. Okay, tulis 1854. Okay. Agak-agak nak bahagi dengan berapa ni? 2. 2. Okey, kita bahagi 2. 18 bagi 2. Kamu sebut, saya tulis. 9. 9. 54 bagi 2. 27. 27. Okey. Boleh bagi lagi? Tak boleh. Tak boleh bagi dengan 2 kan? Tapi ada nombor lain lagi tak yang kita boleh bagi? Ada. 3. So kita bagi 3. Tak boleh bahagi 2, kita bagi 3. Okey. 9 bahagi 3? 3. Okey. 27 bagi 3? 9. 9, pandai. Okey, boleh bahagi lagi? Boleh. Bahagi berapa? 3. Okey. Bahagi 3. Okey. Sambil-sambil kita terang ni, kalau kamu boleh tulis lagi bagus. Tuliskan terus dalam buku. Okey, so 3 bahagi 3. 1. 1. 9 bagi 3? 3. Dah tak boleh bagi kan? Jadi tak boleh bagi, kita berhenti. So dari atas ke bawahnya kita kena darab. Okay, jadi F, S, T, B sama dengan 2 darab 3 darab 3. Okey, 2 darab 3, 6. 3, 9, 18. Okey. Okey, jadi kita tulis kesimpulan dia, maka FSTB bagi 18 dan 54 ialah 18. Okey, dah siap. Boleh faham? Boleh. Okey. Ada satu lagi contoh saya nak tunjukkan. Okey, contoh ni contoh nombor besar Okey. So, dengan guna kaedah yang sesuai, selalu yang sesuai, yang senang, kaedah pembahagian berulang lah. Cari FSTB bagi senarai nombor berikut. Okey, kita tengok. Kita ada 36, 90, 108. Okey, sama juga, konsep yang sama. Kita buat pembahagian berulang. Buat rumah dia, lepas tu kita tulis 36, 90, 108. Okey, 36, 90, 108. Kita nak bahagi dengan berapa ni? Yang paling senang. Bahagi dengan 2. Ambil nombor perdana yang paling kecil, 2. Tak dapat 2, baru bahagi dengan 3. Bahagi dengan 5. Kita buat macam tu. Okey, jadi mula-mula kita bahagi 2. 36 bahagi 2, kita dapat 18. Tulis 18. Okey, 90 bahagi 2, kita dapat 45. Okey, 108 bahagi 2. Siapa nak jawab? Berapa? 54. Okey. So dah dapat. Yang ni cuba tengok. Ada 18, ada 45, ada 54. Boleh tak kita nak bahagi lagi dengan 2 dekat sini? Tak boleh. Sebab? Sebab kalau bahagi dengan 45 nanti ada baki. Sebab bila 45 bahagi 2 ada baki. Jadi kita tak nak baki. So kita bahagi dengan nombor perdana yang berikutnya, iaitu 3. Okey ya. 18 bagi 3 kita dapat 6. 45 bahagi 3 kita dapat 15. 54 kita bahagi dengan 3 kita akan dapat 18. Okey, dah dapat 18. Tengok 6, 15, 18. Kalau kita bahagi 2 tak boleh. Sebab 15 nanti ada baki. Jadi kita kena bagi dengan nombor 2. Okey. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Sorry. Tak boleh bagi 2. Kena bahagi 3. 6 bahagi 3 dapat 3.
Okey, sampai sini faham ya? Faham. Okay, 15 bahagi 3 dapat? 5. 18 bahagi 3? 6. 6. Okey, kita tengok. 2, 5, 6. Kalau kita bahagi 2, tak boleh sebab ada 5. Okey, kalau kita bahagi dengan 3 pun tak boleh sebab ada 2 dengan 5. Okey, jadi kita berhentilah sebab dah tak ada dah nombor yang boleh bahagi. So, bila dah berhenti, kita ambil yang hujung ni. Kita kena darab semua. Jadi, FSTB sama dengan 2 darab 3 darab 3. Jadi, kita dapat 3, 3, 9, 2. Kita akan dapat 18. Okey, tulis kesimpulan. Maka FSTB bagi 36, 90 dan 108 ialah 18. Okey, siap kerja kita. Okey, sampai sini faham ya? Faham. Alright. Okey. Satu lagi. Penyelesaian masalah. Habis penyelesaian masalah ni, saya nak kamu buat latihan. Lepas tu kita sama-sama tengok jawapan dia. Okey, penyelesaian masalah. Okey ya, kita baca sama-sama soalan. Okey, dia kata pasukan pengakap ingin mengadakan satu aktiviti kerja amal. Okey, sebanyak 252 helai baju, 180 helai seluar dan 108 pasang stokin telah diderma oleh ahli untuk diberi kepada rumah anak yatim. Semua barang itu dibahagikan sama rata dalam setiap bungkusan. Berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak disediakan? Okay, sekarang saya nak kamu tengok dia punya keyword Okay, keyword dia perkataan paling banyak. Okay, perkataan paling banyak. Selain daripada perkataan paling banyak, kamu kena perhatikan perkataan maksima. Okay, maksima, terbanyak. Okay, yang menunjukkan yang paling banyak. Jadi bila ada perkataan ini, paling banyak, maksimum, terbanyak, kita kena gunakan FSTB. Itu petua dia kamu nak jawab soalan. Bila ada perkataan ini, ingat guna FSTB. Maksudnya kita kena cari faktor sepunya terbesar. Okey, so kita cari macam mana nak selesaikan. Okey, 252. Okey, ingat kalau FSTB kita mesti guna kaedah pembahagian berulang, dia lebih senang. Jadi kita ambil nilai dia. Baju 252. Okey, tulis 252. Seluar 180. Stokin 108. Okey. Kita buat macam tadi. Okey. Kita cari hasil bahagi dia. Okey. 252. Nak bahagi dengan berapa tu? Tengok. Bila ada nombor genap di belakang 208, maksudnya kita boleh bahagi dengan nombor 2. Itu je petua dia. Nombor genap di belakang boleh bahagi dengan nombor 2. Jadi kita bahagikan 252 bahagi 2, kita akan dapat 126. 26. Okey, 180 bahagi 2 dapat berapa? 90. Okey, sekarang kamu kira, saya tulis 108 bagi 2 54. Okey. Sekarang tengok 126, 90, 54. Belakang setiap nombor ni ialah nombor genap. Bila nombor genap kita boleh bahagi dengan 2. Itu ketua dia. Okey, tuliskan. Sekarang kira 126 bagi 2
63. Okey, bagus. 90 bagi 2? 45. 54 bagi 2? 20? 7. Okey. So kita tengok. Adakah di belakang ni setiap nombor ni nombor genap? Tidak. Tidak. So kalau tidak, nak bahagi dengan berapa agak-agak? 3. Okey, bahagi 3. 63 bagi 3? 20? 21. Okey, 45 bagi 3? 15. Pandai. 27 bagi 3? 9. Okey. So semua nombor ganjil. Nombor ganjil maksudnya kita kena bahagi lagi dengan 3. 3. 21 bagi 3? 7. 7. 15 bagi 3? 5. 9 bagi 3? 3. 3. 7, 5, 3. Boleh bagi lagi tak? Tak boleh dah. Nak bagi dengan 2 tak boleh. Nak bagi dengan 3 pun tak boleh sebab ada 5 dengan 7. Jadi kita berhentilah. Okay, so bila berhenti, apa perlu kita buat? Kita kena darab dari atas ke bawah. Ambil yang tepi ni, darabkan. Jadi FSTB sama dengan darabkan. 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okey, berapa dapat ni? 36. 2, 2, 4, 3, 3, 9. 4 darab 9. 30. 46. 36, betul? Betul. Okey. Jadi, berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Maka 36. 36 lah. Jadi, bilangan bungkusan paling banyak. Paling banyak dapat disediakan ialah 36. Disediakan ialah 36 bungkus. Okey, boleh faham Boleh. Cara nak jawab. Okey. Okey, kemudian kita ada lagi 1 jam. Okey, sekarang okey, kamu tengok latihan. Ada buku teks tau kan? Semua dah dapat buku teks kan? Dah. Dah, buka buku teks muka surat 37 ni.